Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kelas 9 akan membentangkan tentang tamadun Cina, iaitu negara kota Yangshao dan negara kota Longshan. Sedikit latar belakang mengenai negara kota Yangshao ialah tamadun Cina dipercayai bermula kira-kira pada milenium ke-6 sebelum Masihi. Kebudayaan Yangshao terletak di Yangshao di Provinsi Shaanxi dan tapak terawal pertempatan Yangshao yang dibangunkan sepenuhnya pula muncul pada bentuk geografi negara kota Yangshao pula. Tapak tradisi kebudayaan Yangshao dijumpai di teres-teres berhampingan cawangan sungai Wei dan Huanghe. Tanah pasir halus yang diendapkan oleh angin telah menjadi tanah lui yang subur dan lembap. Dan keadaan ini telah memudahkan pertempatan manusia dan kegiatan pertanian. Sebagai diet asas bagi rakyat biasa di utara China. Yang kedua ialah dari segi kesenian. Penduduk Yangshao sangat pakar dalam pembuatan tembikar berlukisan yang juga dikenali sebagai painted pottery. Dari segi pertanian dan peternakan pula, penduduk Yangshao pada awalnya mula memelihara khinzir yang kiannya berkembang menjadi peternakan utama di samping peternakan ayam sebagai diet tambahan. Akhir sekali dari segi tradisi, penduduk Yangshao seringkali mengamalkan tradisi menanam mayat si mati dalam tanah perkuburan yang khas. Seterusnya adalah negara kota Longshan. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang negara kota Longshan. Negara kota Longshan muncul sejak pertengahan kurun kedua sebelum Masihi dan zaman Gangsa awal. Merupakan kebudayaan yang lebih maju daripada kebudayaan Yangshao. Diberi nama berdasarkan tapak arkeologi Longshan, Provinsi Shandong. Pusat-pusat penting peradaban zaman Gangsa terletak di lembah Sungai Yangtze di Provinsi Jiangxi dan juga di Sanxingdui di Provinsi Sichuan. Seterusnya, terdapat beberapa kegiatan penduduk-penduduk di kota Longshan. Antaranya ialah pembuatan tembikar. Mesin peroda tembikar atau lebih dikenali sebagai potter's wheel menghasilkan kualiti tembikar yang lebih tinggi mutunya, terutamanya tembikar hitam. Ianya dibuat bergantung kepada gaya dan bentuk sebagai daya penarik estetik. Seterusnya, pertanian. Terdapat beberapa aktiviti pertanian iaitu penanaman bijirin dan menggunakan penyodok dan sabit. Tekanan kekurangan tanah akibat bilangan penduduk yang besar mengakibatkan tanah diusahakan secara maksimum. Akhir sekali, sistem tulisan. Sistem tulisan iaitu Hanzi, tulisan Han, merupakan tulisan Cina yang dicipta berdasarkan beberapa kaedah yang tergolong sebagai Liu Shu, iaitu Six Principles of Writing. Kepercayaan dalam masyarakat Cina. Kepercayaan yang pertama ialah kepercayaan terhadap alam sekitar. Masyarakat lembah Huanghe iaitu Shangti menyembah matahari, bulan, bintang dan bumi. Hal ini kerana mereka percaya ia mampu mengubah sesuatu keadaan alam seperti bencana. Kepercayaan yang kedua ialah penyembahan roh nenek moyang. Penyembahan ini dilakukan untuk memohon pertolongan nenek moyang. Penyembahan ini dilakukan oleh pawang menggunakan tulang nujum ataupun orel kebun. Dalam penyembahan ini, upacara pengorbanan haiwan dan hamba dilakukan untuk memuja roh. Kepercayaan yang ketiga ialah kepercayaan anak syurga. Dalam kepercayaan ini, masyarakat Cina menyembah Tuhan yang dipanggil Tian ataupun syurga. Raja dianggap sebagai anak Tuhan ataupun Son of Heaven. Anak syurga dianggap perantara bumi dan syurga yang menunjukkan unsur suci dan sakti. Hal ini untuk mengesahkan dan mengukuhkan kedudukan pemerintah dinasti. Dan yang terakhir, kepercayaan kepada dewa. Masyarakat Cina percaya bahawa dewa dapat membantu mengawal dan meningkatkan hasil tanaman dan juga dapat membantu manusia di dunia untuk berbuat baik atau jahat.